Okey, bagi memberkati kelas kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan ilmu kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita dapat bertemu kita pada petang ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kita tentang pelaburan investment dalam topik fixed income securities. Okay, fixed income securities iaitu security atau aset yang memberikan pulangan yang tetap. Okay, pulangan yang tetap sebagai contohnya setiap bulan ataupun setiap tahun ataupun semi annual ataupun quarterly, okay, 3 bulan sekali dan sebagainya. Dan kita akan bermula dalam sebentar lagi, iaitu persoalan yang saya nak bagi untuk semua pelajar-pelajar untuk berbincang di dalam breakout room. Saya akan bagi masa dalam 30 minit untuk kamu semua berbincang. Pertama sekali ialah apakah itu fixed income securities. Okey, kamu kena bincang. Bincang tu maksudnya berbincang secara bercakap, okey, ataupun menggunakan typing ke apa ke, tapi saya elok-eloknya bercakap lagi senanglah, mudah. Okay, berbincang bersama rakan-rakan tentang apakah itu fixed income securities, contohnya apa dia fixed income securities itu. Okay, cuba cari di internet dan sebagainya, buat sikit pembacaan, tapi kalau boleh jangan senyap je dalam kumpulan tersebut, dalam breakout room tu. Saya akan buat breakout room, 5 orang dalam satu breakout room. Dan seterusnya ialah apabila kita telah berbincang dalam breakout room, iaitu apakah itu fixed income securities, dan saya juga mahu kamu semua untuk memahami apa itu fixed income securities dan bagaimana caranya kamu ingin melabur di dalam fixed income securities tersebut. Okey. So sekarang ni ada 22 orang di dalam grup ni, dalam Microsoft Teams. Jadi sebentar lagi saya akan buat breakout rooms, okey. Jadi kamu akan berbincang bersama rakan-rakan. Dan ada apa soalan tak sebelum kita buat breakout room? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, dah solat ya? Dah. Kita kena rotan. Okay, alright. So saya dah bagi peluang untuk kamu berbincang tentang apakah itu fixed income. Okay, saya nak minta kumpulan 1 dulu. Okay, kumpulan 1 untuk terangkan kepada saya. Okay, kumpulan 1 ni saya rasa ada ada berapa orang masa tu? Ada kumpulan 1. Okay, apa yang you perlu buat bila saya panggil, buka video. Lepas tu kita masuk dalam forum. Together. Okay. Aha. Okay, kita ambil. Okay, kumpulan 1. Okay, kumpulan 1. Sila buka kamera dan kita boleh berbincang tentang soalan yang saya akan tanya. Saya nak tanya soalan. Okay, kumpulan 1.
Buka pula. Bulan 1 please, kita nak ni jangan buang masa. Okey, sila munculkan diri. Tak dengar ke? Okey, betul. Testing ada. Suara saya ada. Kejap doktor. Bulan 1. Sila munculkan diri. Kejap doktor. Kita buka. Okey. Siapa tu? Kenapa duduk bawah meja? Kepala nampak bawah meja. Kejap. Munculkan diri, jangan malu-malu. Kan ada apa pun. Nanti satu dunia je tengok you all pun. Okey, alright. Satu orang je. Bulan 1 ni. Okey. Alright. So, 2 orang Lagi berapa orang lagi tak ada hilang? Lagi 2 orang. Lagi 2 orang. Mana perginya? Okey, saya nak tanya sikit. Okey, fixed income securities ni. Okey, you dah baca, you dah bincang, you dah faham tentang fixed income securities kan? Betul? Saya boleh assume macam tu tak? Faham? Dah faham tak? Okey, kalau agak-agak dah faham, cuba cerita apa dia sikit. Fixed income. Saya ni orang baru belajar. Jadi saya tak faham tentang fixed income ni. Jadi macam mana agak? Alhamdulillah, semua keluar, muncul. Memang saya tabik ke bulan ni. Okey, alright. Okey, boleh tak cerita kat saya? Cerita. Senyum je semua. Orang rasa cerita bukan senyum. Senyum pun senyum juga. Okay, cerita pun cerita juga. Okay. Sekejap, Iman. Sekejap. Okay. Cepat. Ceritakan dia. Dia pun nak dengar. Fixed income securities ni, dia ni debt instrument yang bayar fixed amount of interest. Next. Lepas tu? Dia bayar dalam fixed amount interest dalam bentuk kupon payment. Yang dimaksudkan kupon payment ni adalah yang also known as coupon rate, adalah interest paid by bond issuer kepada dalam nilai bond face value, iaitu par value. Okay. Yang di mana dia boleh bayar coupon rate tu secara fixed amount by periodic. Maksudnya boleh dibayar secara yang ditetapkan secara sama ada annually, semi-annually, quarterly or monthly. Next. Contoh fixed income security macam bond, saving bond, GIC, guarantee investment certificate, treasury bill, banker acceptance,
dan macam-macam lagi. Okey. Fixed income securities ni juga dia unsystematic risk sebab apa tadi Kak Amy? Systematic risk. Okey, apa maksudnya? Dia merupakan unsystematic risk yang di mana Unsystematic risk. yang di mana dia boleh boleh diversify dia punya investment kepada pelbagai jenis investor, yang di mana dia boleh kurangkan dia punya risk kepada dia punya investment pada tu. So macam mana tu? So apa yang, okey, kalau saya ni nak menabur dalam fixed income security, macam mana nak buat? Boleh ke kalau interest ni? Kalau secara syarat, kalau kita sebagai Islam, interest ni tak bagus sebenarnya. Tak bagus. Interest Tak bagus ke? Boleh ke tak? Haram ke? Halal ke? Harus ke? Haram. Haram. Macam mana? Kalau haram macam mana? Kalau haram kita pakai sukuk ke Haram pakai suku. benda-benda pakai yang syariah compliant sebenarnya. Cara compliant punya. Okey. Saya nak tanya ni lah. Sekarang ni saya tanya sikit. Saya nak minta yang lain pula tanya. Bulan 2, 3, 4, 5, 6 pula tanya. Sebab lepas ni kumpulan 1 pula akan tanya yang lain-lain. Okay, ambil peluang untuk tanya. Kumpulan 2, 3, 4, 5, 6. Apa beza bond dengan sukuk? Terus dia tanya. Apa beza bond dengan sukuk? Supaya dia tak kena tanya. Okey, apa beza bond dengan sukuk pula? Sukuk ni dia involve dekat asset ownership, while bond tu dia involve dekat debt. Tak ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi? Okey ke jawapannya? Kalau tak ada soalan, kita minta kumpulan 1 pilih kumpulan mana pula lah. ikut turutan lah sir. Turutan, okey. So, okey, kalau maksudnya kalau tak ada soalan lagi dengan kumpulan 1, terima kasih kumpulan 1 ya. Kita pergi tanya kepada kumpulan 2 pula. Okey. Sama-sama doktor. Miau.
Soalan 2, Ya, Doktor. munculkan diri. Yes. Betul ke aku grup 2? Itu dari seorang dah. Berapa orang ada di grup tu? 4, Doktor. Okey, silakan. Saya rasa betul kot saya grup 2, lupa lah. Okey, apa Isha? Okey, Oh, betul itu kot. betul. Betul. 3 orang. Aisyah. 4. Seorang lagi. Izzah. Izzah. Okey. Perempuan semua ya? Okey, saya nak tanya. Okey, sekarang ni tadi kumpulan 1 dah cakap yang fixed income ni akan bagi kupon interest ataupun yang Islamic profit lah, kupon profit setiap bulan ke, setiap quarterly ke, setiap semi annually ke, setiap tahun ke lah. Maksudnya fix lah Betul tak? Ke macam mana? Betul. Okey. So, kalau macam tu, macam mana agaknya saya nak beli fixed income securities ni, apa jenis-jenis dia? Tadi cakap bond kan, dengan sukuk kan. So macam mana cara yang mudah saya nak beli sukuk ataupun bond? Nah, atau apa yang you nak cakap sekarang? Apa yang you nak cakap, yang you faham tentang fixed income securities ni? Okey, apa yang you bincang tadi lah? Sebenarnya cerita, apa yang you bincang tadi? Okey. Okey. Yang dah seorang. Investor ni kan biasanya diorang attract untuk invest kat fixed income security ni sebab lebih selamat dan low risk untuk hasilkan aliran income yang stabil. Selagi dia kekal sampai matang tu kan, sampai maturity dia tu, fixed income security ni bagi pulangan yang dijamin atas pelaburan. Maksudnya dia dapat tahu pembayaran payment dia. Okey. Kalau dalam Islamik boleh? Maksudnya sukuk ke? Tak, yang tadi tu. Ini yang you tanya, yang you bagi tahu tu. Oh, payment yang dapat tahu dulu tu. Boleh kot. Boleh kot. Maksudnya tak boleh lah. Sebab boleh kot tu maksudnya tak boleh kan? Boleh kot tu macam 50-50. Kenapa boleh jadi boleh, boleh jadi tak boleh? Sebab sukuk ni dia merujuk pada bond tapi dalam kewangan Islam sebenarnya. Okay, dia merujuk pada bond tapi dalam kewangan Islam. So tadi soalannya apa beza tentang bond dengan sukuk? Apa beza bond dengan sukuk? Sukuk ni dia diwujudkan kan untuk memenuhi kriteria pelaburan dalam patuh syariah je lah. Okay, patuh syariah lah. Okay, so kenapa bond tak patuh syariah, sukuk patuh syariah?
Sebab dia ni mana tu? Dia janji bayar faedah, bayar interest tu dalam Okey. tempoh pinjaman. Sukuk janji apa pula? Sukuk bukan fixed income juga. Maksudnya dia akan bagi juga kan? Sebab dipanggil fixed income kan, fixed income pun sukuk, jadi sama lah macam bond kan, lebih kurang sebab dia fixed income juga. So tapi apa yang buatkan sukuk boleh diterima? Doktor, boleh ke saya nak bagi pendapat pasal yang sukuk tu? Mana siapa tu? Sazwani. Pada kumpulan? 1. Oh, tiba-tiba nak ni. Okey, munculkan diri. Kejap. Dah hilang pula yang siapa tu. Kumpulan 2 jangan hilang. Sekejap. Sekejap. Pantas saja cuba nak menghilangkan diri. Bukan doktor, jap. Yang saya baca, sukuk ni dia macam yang bond tadi kan, Tak dengar lah. dia ada fee. Tak dengar Okey, dan, macam bond dan tak nampak orang ni. macam bond tadi. Okay, macam bonds tadi, dia ada fixed interest. So dia akan jadi riba lah. Kalau macam sukuk ni, dia sukuk holder ni dia receive share from share of profit from the underlying asset. So macam tu je. So faham kau? Kumpulan 2. Kumpulan 2 macam pening-pening kan. Yang di explain tadi tu, yang diterangkan tadi tu, adakah mak faham? Boleh lah. Saya tak faham sebenarnya. Okey, cuba terang kat saya. Sebab you dah faham. Saya kurang faham. Kurang faham. Jadi macam mana ni nak fahamkan saya ni? Maknanya Ada siapa yang jawab tu? Tadi ada siapa yang cakap maknanya tu? Okey, saya tak faham sebab sukuk dengan bond tu sama je. Dia maksudnya dia bagi juga fixed payment kan. Tapi satu syariah, satu tak syariah. Contoh ayam lah. Ayam, satu halal, satu tak halal. Kenapa yang halal tu halal? Kenapa yang haram tu haram? Ayam. Ayam ni sama. Cara dia sembelih. Cara sembelih. Okey, cara sembelih. Jadi sukuk tu sembelih. Maksudnya proses dalam sukuk dengan bond tu lain ke?
Proses dalam sukuk dengan bond tu lain. Ya. Tak, saya tanya. Tak tu saya tanya tu, proses apa proses dia yang buat lain tu? Dia cakap tadi proses dia lain kan? So apa proses dia yang lain tu? Apa yang lain tu? Ayam tadi you cakap, okey, kalau yang jenis tembak, okey, ataupun jenis cucuk tu, kan dia cucuk je kan dia ataupun dia bukan sembelih, dia pancung tu tak syariah lah maksudnya. Ke boleh? Ayam katuk. Boleh Ayam katuk boleh ke? Tak. Tak boleh? Confirm? Ke boleh? Apa yang katuk tu? Ayam katuk je lah macam tu. Tak boleh. Boleh ke tak ayam katuk? Tak boleh. Tak boleh, confirm? Confirm lah. Sebab dia ni proses dia tak menuntut, dia tak ada dengan syariah. Maksudnya kena ada niat dulu, kita sembelih dulu, lepas tu kena ada potong dia punya urat alkohol dia kan. So barulah ni tapi yang penting ni niat tu kerana Allah Taala kan. Tapi kalau yang jenis katuk dia pakai kutu besi ke apa, memang mati juga kan. Tapi tak syariah lah, betul tak? Jadi sukuk dengan bond tadi, apa yang membuatkan dia syariah tu? Kita kena ada apa, niat ke? Niat sembelih ke? Saya nak tambah boleh? Siapa tu? Mikdad kan? Ya, saya. Munculkan diri daripada kumpulan berapa? Nampak ke? Tak nampak ah. Banyak. Tak nampak profit dalam tak nampak. Tak nampak. Buka video ke tak? Dah buka. Dah buka Dah. Asal kita tak nampak dia. You all nampak ke? Nampak doktor tapi dia tak masuk kat dalam yang doktor punya tu. Tapi ada dekat bawah. Dia ada kat mana bawah? Saya buka ahli meeting. Saya tukar lain. Sekejap. Tu dekat doktor belum muncul lah. Oh, belum muncul. Okey. Kena seorang keluar dulu ke? Tak ada, dia sepatutnya kena ada 4. Boleh ni tadi sepatutnya boleh 5 orang. Oh betul. Dia kena tak boleh. Okey. Saya tukar ni. Tak apalah, tak jarang muka. Baru nampak. Okey, silakan. Dia profit dalam sukuk ni dia bergantung kepada value aset tu. Kalau value dia jatuh, profit dia jatuh sikit lah. Kalau value aset tu naik, dia naik lah. Tapi kalau dalam bond, profit dia gantung kepada credit rating dia. Salah. Setuju ke tak? Dia punya sebab dalam bond tu dia fix seperti anggap riba. Okey, setuju tak? Yang lain setuju? Setuju doktor. Setuju doktor. So maksudnya kalau ikut pemahaman saya, untung dia boleh berubah-ubah ke macam tu? Kalau untuk bond Sorry. Adik-adik ramai tu, adik-adik berapa orang ada lagi? Sorry. Tak, berapa orang adik-adik pindah? 6 je. 6 je. Okey, 6 tu kira ramai lah tu. Okey, tak apa. Tak, saya nak dengar ni tadi Mikdad bagi tahu, okey, maksudnya kalau dia punya aset dia naik, okey, maksudnya untung dia naik. Kalau aset dia turun, maksudnya untung dia turun.
Jadi dia macam tak fix lah maksudnya. Dia punya ni kalau Islamik, kalau suku tak fix ke? Tak kot. Okey. Kalau dia tak fix, dia bukanlah dia panggil fixed income securities. Yelah kot. Tapi adakah suku termasuk dalam fixed income securities? Entahlah. Okey. So saya nak tanya guru kumpulan 2 ni. Berdasarkan kepada you punya jawapan tadi, dan dengan guru kumpulan 1 pun ada bagi tahu bahawa tadi bagi tahu bond dengan sukuk adalah fixed income securities. Tapi Mikdad tahu bukan. Sebab dia berubah-ubah. Jadi macam mana? Macam mana tu? Macam mana? Betul. Boleh saya keluar? Okey, tak apa, silakan. Sebab kita tengah dalam kumpulan 2. Okey. Ataupun kumpulan 2 nak bagi dah kumpulan 3. Bagilah. Oh boleh. Bawanya. Kumpulan 3. So kita terima kasihlah kepada kumpulan 2. Okey, kerana munculkan diri dan kita kumpulan 3 Saya lah kumpulan 3. Kita tanya kumpulan 4 dululah. Kumpulan 3 yang bagi dia punya tu, kita buka sekarang ni kepada kumpulan 4 dulu untuk kita bincang. Okey, munculkan diri kumpulan 4. Lepas tu kita... Terima kasih Dr. Zori. Dua orang Tiga orang doktor. Tiga orang. Mana seorang lagi? Kumpulan 4, ada lagi seorang. Siapa? Okey, tak apa, kita takkan dulu. Okey. Dah hilang dah balik. Okey. Tadi kumpulan 3 bagi tahu, Mikdad bagi tahu yang dia cakap sukuk ni keuntungannya ala untung atau ala untung untung turun naik tau. Ada bukti tak? Ya. Hilang. Doktor, kejap ya. Kejap ya, ada orang datang rumah. Oh, datang rumah. Okey, jemput dia datang rumah. Jangan lupa buat air semua, keluarkan biskut ke, ada kuih-kuih ke. Sekarang ni okey, silakan. Kasih. Ya. Silakan. Boleh jawab. Soalan yang tadi ke? Yang saya faham lah. Kalau untuk sukuk, kalau harga aset dia naik, jadinya keuntungan bulanan untuk pelabur tu pun akan naik. Tapi kalau untuk bond, kalau harga aset naik, saya tak faham macam mana keuntungan dia boleh naik. Macam mana payment dia boleh naik? Kupon dia tu boleh naik. Maksudnya kalau you cakap macam tu, kalau dulu dia punya kupon 2%, tiba-tiba dia jadi 3%. Macam tu.
Ni nak cakap ni. Ni nak cakap Soalan lain lah doktor. Okey, apa soalan dia? You lah tanya. Cara beli tu doktor, cara melabur. Macam mana? Macam mana nak melabur? Yang saya tahu. Okay. Kalau cara melabur yang paling mudah, boleh guna ETBS. Exchange Traded Bursa and Sukuk. ETBS dekat Bursa. Oh, kita kena pergi terminal TBS ETBS doktor. Bukan terminal TBS ke? Tidak. Tak, bukan. Itu dah saya dengar macam ETBS tu macam terminal TBS. Tak tu platform yang paling mudah untuk beli bond Sukuk. Oh, macam mana platform tu ya? Sekarang ni So kalau kita beli sekarang boleh tak? Boleh ke kita beli sekarang? Kalau dah buka akaun CDS boleh beli. Sekarang ni nampak tak saya punya skrin? Nampak doktor nak tekan tapi tak buka lagi. Okey, kalau saya buka. Nampak tak skrin? Nampak tapi tak jelas. Nampak tapi tak jelas. Nampak. Sekejap. Saya kena share skrin kan? Memang saya tengah share skrin. Okey. Memang tengah nampak je doktor. Nampak. Okey, yang ni nampak? Nampak. Apa yang nampak? Nampak skrin doktor. Okey, nampak apa tu? RHB Trade. Okey, RHB Trade Smart, okey? RHB Trade Smart Ini bukan terminal TBS Ya. Okey. Tadi you cakap ETBS. Okay. Kalau saya pergi dekat dekat RHB Trade Smart ni, saya nak cari ETBS tu. Okey. So saya pergi dekat ETBS tu dan saya tengok kat sini ada top 30 volume, top 30 gainers, top 30 gainers ni persen ni gainer, top 30 losers, FBM KLCI, watchlist saya A to Z ni, tu kalau counter dari A sampai Z. Lepas tu board, ada ETF, lead, bond, structured product, main, ACE dan sektor. Kan? Ini ada sektor, sektor exchange traded fund, ETF, commodity ni, ETF bond, ETF equity, structured warrant, bond Islamic. Mana saya nak klik ni? Kalau bond Islamic, kalau Sukuk ni. Okey, saya klik. Ada ni je. 4. Ada din dengan ihsan ni. Ada din, 3 din, ada 1 ihsan. Okey, ini ihsan. Ini din. So, boleh belilah ni. Okey, so maksudnya ni bond Islamic ada 4. Okey, kalau saya buka ihsan ni, saya buka ihsan, stock info. Nama dia ihsan Sukuk ETBS 4.6%. Okey. Bond Islamic. Okey, dia punya lot size 10, share issue dia 50,000. Okey, stock par value 100, ready boleh beli maksudnya. Okey. So boleh belilah. Ihsan Sukuk ETBS. Okey, kalau ni saya tengok dekat stock info, inilah Dana Infra National ETBS 4.23%. Bond Islamic. Okey, bond Islamic. Okey, yang ni saya buka lagi stock info, ini Dana Infra National ETBS ni 4.58%. Okey, 4.58%. Yang ni Dana Infra juga National ETBS ni 4%. So ada 4%, ada yang 4.5, ada yang 4. Berapa tak ingat. So apa? Macam mana saya nak beli? Saya kira kalau nak beli macam biasalah. Macam ni buy. Okay, pada harga berapa, kan? Macam tu. Lepas tu select account saya, lepas tu quantity contohnya saya nak beli 1. Okay, contoh, okay, buy.
Okey, ni saya letak dulu. Tapi sebab dia dah tutup sekarang kan, pukul 5, sekarang ni dah pukul 5.38. Okey, cuba saya tengok. Kalau saya buy ni, invalid order quantity tak boleh. Sebab dia kenapa? Dia minimum dia 10 doktor. Minimum dia 10. Okey, try Yeah. 10. 10 unit. 10 ke 100 minimum dia? Yang kalau ikut yang saya sempat tengok dekat Bursa je, yang Bursa punya 10. Okey, kita try 10. Boleh tak? Tak. Oh, boleh. Okey, order price exceeded user defined value. Apa ni? User defined value Malaysia ringgit 100. Cuba kalau proceed to order. So maksud dia harga untuk 1 unit 100. 10 unit. Okey, order price 103. Buy, limit, day. Okey, ini lah. Boleh lah beli maksudnya. Kalau 10 unit. Boleh tak? Boleh Boleh. Kalau saya letak 100 unit, okey, dia akan jadi proceed to order 103 juga. Macam mana ni? Kalau tadi saya letak 10, okey, tak buy, dia 103. Kan? Okey. Tapi kalau saya letak 100, okey, buy 103 juga. Pening. Yang 103 tu tepi dia tu dah apa dah tu saya tak nampak. Ini harga. Dia Harga dia RM103. Okey, harga dia RM103 5 sen. 50 sen. Okey, kita tengok stock info balik. Okey, stock bar value 100. Okey. Lot size 10. Okey, lot size dia 10. So memang kena beli dalam lot size 10 lah. So kalau kita beli contoh kita nak beli buy, okey, quantity 10. Okey. Then kita let's say saya letak gambar password saya. Okey. Buy 103. Order price. 103. Tapi kalau saya letak 20, okey, 20 pun still sama juga, order price 103. Quantity saya order 20. Okey. Betul lah ni, tak ada masalah. Cuma dia tak bagi tahu berapa yang saya order sebenarnya. Patutnya kena ada apa ni? Ada dia punya jumlah lah. Okey, so boleh lah maksudnya nak beli fixed income daripada stock market. Boleh? Cuma saya tak faham kan, sebab saya ni baru belajar kan. Saya tak faham kenapa yang ni syariah, yang ni kenapa yang lain tak syariah. Contohnya bond, saya ambil bond balik. Okey, bond. So, kalau saya buka bond, sebenarnya bond ada banyak. Tapi yang syariah ada 4. 1, 2, 3, 4. Nampak ni? 1, 2, 3, 4 yang bawah ni itu syariah. Okey, tapi yang ni bukan bond yang ini bukan bond. Ini LA. Ini ialah kita tengok ni stock info. Ini ialah RCUIDS. Ini tak tahulah apa. Ini kena tengok balik lah. Ya, tak venture ni apa dia tu. Okey, tapi yang lain semuanya bukan syariah. Ini bukan syariah. Ini bukan syariah, ini bukan syariah, bukan syariah, bukan syariah. Okey, bukan syariah, bukan syariah. Ini bukan syariah, bukan syariah. Okey. Ini semua bond. Okey, dikeluarkan oleh ni contoh Asia Pac keluarkan. Okey, Asia Pac Holding Berhad ICAS. Okey, irrevocable conversion ICAS lah, ICAS. Okey, loan apa tak?
So, okay. So sekarang ni yang syariah ni 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Ada lain tak tempat yang saya boleh beli? Tempat lain. Ya. Dekat Bursa lah ke? Bursa. Bursa Malaysia. Ini bursa lah ni. Ini Bursa. Itu je lah yang saya tahu. Ada 4 je. 1, 2, 3, 4. Yang lain ada nak tambah ke? So kalau dekat bursa ada 4 lah. Kita tengok yang ada bond tu, Islamic bond tu ada 4. So belilah, boleh beli 1 ke 2 ke 3 ke sebab you nak ni. Okey, cuma saya nak tanya lagi lah kumpulan 4 ni sebab tadi kumpulan 3 bagi tahu kalau dia harga naik ke apa ke, you maksudnya tiba-tiba untung you makin tambah lagi. Macam mana? Bukan dia macam bond juga. Dia fixed payment, fix. Sebab explanation kumpulan 1 dan 2 berbeza dengan kumpulan 3 tadi yang telah diberitahu oleh Mikdad nama dia. Ada seorang lagi daripada kumpulan ni. Tadi dia ada problem, internet problem. Okey. Macam mana? Okey, you dah tahu dah mana kat bursa kita boleh belilah bond tu. Kat bursa kita boleh beli. Okey, yang ada 4 lah, yang saya nampak ada 4 lah. Okey, Ihsan tu dengan 3 lagi Dana Infra. Okey, yang terbaru juga kita pernah tengok Maybank pun ada keluarkan dia dipanggil sukuk apa? Prihatin. Sukuk Prihatin. Tapi sukuk Prihatin tu 500 dia punya ni untuk beli RM500. Okay. Saya tengok belakang. RM500 kan? So yang tadi Infra tu bawa RM100. Ya. Dia dalam dia punya tu ialah RM100. So boleh lah. Okey. Kumpulan 4 tak boleh jawab ke? Belum boleh jawab lagi, Doktor. Dekat grup lain dulu. Macam mana? Bagi grup lain. Okay, nak bagi grup 5 dulu lah. Sebab tu baru kita balik kepada grup 3. Okey, grup 5. Terima kasih grup 4. Munculkan diri grup 5. Grup 5. Dah hilang ke grup 5 ni? Dah pergi main biskal Kumpulan 5. Okey, dah barulah keluar. Lagi? Mana berapa orang kumpulan ni? 3 tak silap. 3. So
Siapa lagi? Aisyah. Okey, kita balik kepada soalan saya tunggu Aisyah kejap lagi dia munculkan diri. Aisyah dia mungkin dia tengah dia tengah cari bantuan. Okey. Tadi grup 3 Mikdad bagi tahu bahawa kalau suku keuntungan dia berubah-ubah. Okey ke? Boleh. Sebab saya confused sebab dia fixed income. Bagi tahu ialah fixed income. Tiba-tiba berubah pula. Macam mana pula tu? Tak fix lah maksudnya. Doktor. Ha. Dia saya bukan juga benda ni, tapi yang saya baca dia punya tu based on pre-agree ratio punya profit lah. Okey. Kiranya dekat sukuk tu ada banyak kontrak. Ada so ada banyak kontrak, ada ijarah, mudharabah, wakalah, semua murabahah semua ada kat situ. So pada situ dia buat agreement tapi based on pre-agree ratio punya profit. Okey. So pre-agree ratio punya profit. Okey, contohnya kalau ijarah ke murabahah ke yang debt base kita sukuk ni ada dua, satu yang equity base, satu lagi debt base. Kebanyakannya debt base. Okay, wakalah, murabahah, itu saya tahu dah. Aduh yai. Okay, murabahah lah dengan masyarakat ijarah banyak. Okay. Yang tu ialah debt base. Okay, yang equity base pun ada juga. Tapi di dalam konteks fixed income securities ni, sukuk ni pun masuk dalam fixed income securities. Okay, contohnya kalau kita nampak yang paling senang rental tu, ijarah tu ialah payment yang you dapat daripada setiap bulan ataupun setiap quarterly, setiap semi-annually ataupun setiap tahun tu adalah sewa. Sewa pun tak berubah-ubah kan, sama je sewa kan, betul tak? Sewa fix. Betul, fix kan, betul tak? Tapi yang saya confuse tu bila boleh pula naik turun tu. Jadi macam mana kita nak bagi dia fixed income kalau dia boleh naik turun tu? Kalau dia naik turun dia tak fixed income dah. Betul tak? Boleh tak you panggil dia fixed income? Contohnya bulan ni dapat 10%, bulan depan dapat 20%, bulan satu lagi dapat 30%, bulan satu lagi dapat negatif 10. Adakah kita panggil itu sebagai fixed income? Itu kan tak. Itu dah macam stock market dah, macam equity dah. Betul tak? So kalau macam tu, kalau dia tak fix, dah hilang dah kawan you ni. Kalau dia tak fix, okay, kalau dia tak fix kan, adakah dia secure? Dia low risk. Kalau dia tak fix, dia low risk ke high risk? Kalau dia tak fix, means high risk lah. High risk lah kan, macam saham lah. High risk lah. Betul tak? Sebab kita tak tahu berapa nilai dia. Okay, so risiko dia tinggi lah kan, betul tak? Tapi betul. fixed income ni risikonya rendah. Risikonya rendah sebab tu dia punya profit dia pun ialah rendah lah sebab risikonya rendah kan, low risk low return, high risk high return, betul tak? Okay, contohnya tadi kalau kita tengok DIN ni kan, ada 3 DIN tadi tu, dana infra tu baru 4%, okay, lepas tu yang untuk ihsan tu baru berapa persen lah tak silap kan, rendah lah kan maksudnya berbanding setahun 4%, setahun 4%. Berbanding kalau saham, kalau you dapat beli saham yang baik, yang tengah momentum, yang tengah laju tu, mungkin 100% you boleh untung dalam masa sebulan, 100% pun boleh kan. Kadang-kadang 10% satu hari kan, kadang-kadang negatif, kadang-kadang rugi kan. Sebab you all pun dah try beli kan saham kan, dah try beli kan saham kan, tak? So ada yang untung, ada yang rugi, ada untung, ada rugi. Tapi kalau fixed income sepatutnya you kena dapat fixed income tu
kupon tu sama je setiap bulan ke, quarterly ke, semi annual ke, tapi you dapat tu return is very slow, very minimum. Jadi persoalan kita balik, kita tak menjawab tadi kepada sama ada boleh ke tak fixed income jadi berubah-ubah. Tahu lah doktor tak jawapan ya doktor. Tapi nama dah nama pun dah lain kan. Fixed income dengan berubah. Sebab Kan? baca pun dia kata price tu dia based on nilai aset lah kalau suku. Betul tak? Dia tengok price berubah. Price dia boleh berubah. Tapi Price berubah. Kupon dia tetap fix. Price dia berubah, kupon tetap sama. Okay, untuk bond ni, price memang berubah berdasarkan kepada date to maturity. Ini you dah belajar kan dulu kan? FM kan, bond variation. So when the price akan contohnya dia akan ada premium atau discount. Okay, discount tu maksudnya dia bawah par value lah. Kalau premium di atas par value. Par value let's say kita ambil 1000, kalau discount iaitu 800. Tapi bila dia nak sampai ke date to maturity, dia akan sampai kepada par value balik. Sama juga premium punya bond, bila sampai ke date to maturity, dia akan sampai kepada harga par value balik. Sebab par value tu adalah harga prinsipal. Adalah prinsipal yang kita kena bayar. Maksudnya bukan kita kena bayar, kita kena terima balik. Kita yang bagi orang tu, tak saya kalau bond kan, kita bagi pinjam ke orang tu 1000. Okay, 1000. Tapi bila 10 tahun lepas tu, dia kena pulang balik prinsipal tu balik, 1000. Okay, tak termasuk riba yang dia bayar setiap bulan ataupun setiap quarter ataupun setiap tahun. Riba tu interest. Kalau bond. Kalau macam Islamic, sukuk pun sama juga. Cuma dia pakai kontrak berbeza. Sebab dia pakai kontrak, proses dia tu tadi. Satu sembelih, satu lagi katok. Okay. Sembelih tu maksudnya dia ada proses dia pakai kontrak wakalah ke, dia pakai murabahah ke, dia pakai kontrak musyarakah ke, okay, pakai kontrak mudarabah ke, okay, dia pakai kontrak ijarah ke. So kontrak-kontrak tu yang membuatkannya syariah compliant. Okay. Sebab kita kalau dalam sukuk financial instrument ni ialah kontrak tu yang membuatkan dia syariah compliant. Kontrak yang diguna pakai. Kontraknya halal, instrumennya halal. Kontraknya haram, instrumennya haram. Kontraknya haram, contoh, kalau pinjam, tak ada interest sepatutnya. Kalau pinjam atau meminjam, tak ada interest sebab dia qardh hasan, kena tak ada interest. Okay, tapi kalau dia bukan gunakan akad pinjam, dia gunakan akad sewa, dia gunakan akad jual beli ke, dia gunakan akad wakil ke, dia gunakan akad perkongsian ke, dia gunakan akad apa-apa ke, itu dah maksudnya boleh. Prosesnya boleh selagi bukan pinjam yang dengan interest. Tu sebab. Tapi sekarang ni persoalan ni kita tadi ialah kenapa yang Islamic ni tiba-tiba dia bukan fixed income pula. Itulah yang tu. Sebab kalau kita panggil fixed income securities, dia kena fix. Kan? Dia kena fix. So terjawab tak agak-agaknya dengan penjelasan saya tadi? Jawab. Jawab apa tu? Apa yang saya jawab? Terjawab. Tak jawab pun. Tak dah. Apa dia? Maksud doktor kan cakap tadi yang saya baru belajar ni. Dia punya price tu berbeza bergantung pada. Macam mana tak dengar?
Tak dengar. Tadi doktor ada cakap kan yang sukuk berubah-ubah kan. Cukup berubah-ubah saya cakap. Rasanya dia Saya- berubah-ubah Saya cakap ke cukup berubah-ubah? Tak, yang berubah harga dia je, principal, price. sebab price. Okey, price dia berubah. Dia Okey. sukuk. Rasanya dia punya price tu berubah sebab macam tadi tu lah berdasarkan kepada kontrak-kontrak yang digunakan. Okey, tapi kita cerita pasal income, fixed income. Bukan dia punya harga. Fixed income. Bila kita sebut fixed income tu apa? Kalau you melabur dalam sukuk atau bond, mana datang income dia? Kalau saya melabur dalam sukuk, bond. Income dia datang dari mana? Interest tu datang dari mana? Kalau daripada you punya equation bond valuation dulu yang you belajar dulu kat FM, kat apa semua, mana datang dia punya income tu? Daripada equation apa? You ingat tak? You ada dua part tu. Satu ialah you kena discountkan dia punya cash flow. Satu lagi you discountkan dia punya par value ataupun dia punya future value tu. You discountkan supaya you boleh dapat berapakah price bond sekarang kan? Ingat ke? Ada ya. Ingat ke tak? Yield to maturity. Kan? Betul tak? You ingat tak yang bond valuation untuk cari price, untuk cari harga bond tersebut, you kena discountkan cash flow satu part, satu lagi you discountkan future value. Okay? Baru you bawa ke sekarang untuk tahu berapakah harga bond tersebut hari ini. Okay, sebab yield tu maksudnya yield to maturity tu untuk kita tahu berapa lama dia punya maturity date tu, contohnya 10 tahun tu, mungkin kalau kita dah pegang bond tu dah dijual dalam setahun, so tinggal 9 tahun lagi. So berapa kita nak tahu berapakah harga bond tersebut pada 9 tahun? Kan? Tak faham. Tak faham kan? Okey, saya nak tanya bulan 6 lah macam ni. Boleh ke? Bulan 6. Doktor nak tambah sikit tu. Okey, sila. Apa yang saya baca tu, ya orang yang beli sukuk, dia akan pegang satu sertifikat sebagai dia pembeli, dia holder sukuk tu kan. Lepas tu dia akan terima periodic payment profit. So daripada dalam tempoh matang tu dia akan terima lah dia punya profit tu. Tapi periodic payment tu, kan periodic payment tu fix ke tak? Tu persoalannya. Pasti lah. Tapi dia punya profit tu dia dapat based on the profit sharing ataupun rental from the asset yang yang dekat sukuk tu lah. So maksudnya fix lah kan? Kalau rental confirm fix. Rental confirm fix. So dari sini ada in the form of rental from asset. Okay, so fix lah kan? Fix. So Kalau rent lah. Kalau saya nak pakai senang lah untuk mudahkan saya faham. Kalau daripada rental memang fix lah. Maksudnya sukuk tu dia beli satu aset, beli hospital ke, dia nak buat hospital, dia beli hospital tu, lepas tu hospital tu disewakan. Rental tu bayar kepada bond holders ataupun sukuk holders. Setiap 3 bulan dia dapat rental. So fix lah kan kalau rental. Kalau rental, rental ikutkan fix lah. Okey, saya tak nak pergi kepada musyarakah atau mudarabah dulu. Sukuk mudarabah atau musyarakah. Tapi kalau dalam pemahaman saya lah, fix. Sebab tu kita panggil sukuk pun fix income.
Sebab tu risiko dia rendah. Risiko dia rendah sebab dia fixed income. Okey. Sebab dia risiko dia rendah. So fixed income lah. So alasan dia sebab rental, sebab fixed income. Tu untuk mudahkan kita faham. Kita faham. Wakalah pun boleh juga. Wakalah ialah yuran. Okay, yuran ataupun kita fee lah, agent fee. Wakalah kan wakil kan? Wakil. So wakil ni ada fee, ada agent fee. So kita bayar agent fee. Okay. Kalau yang untuk murabahah, markup cost. Okay, maksudnya beli dan jual. So dah tahu dah harga jual tu. Sebab tu dia boleh profit tu boleh fix bagi bulan-bulan. Musyarakah mudarabah ni you kena explore lagi macam mana. Tapi tak banyak dalam suku suku mudarabah dan musyarakah. Okay. Alright, so saya nak tanya kumpulan 6 pula lah, termasih kumpulan 5. Ya, saya ada. Good job, PE. Welcome. Kumpulan 6 pula. Tu ada gula-gula ke ada ngenas kat situ tu kan? Gula kat atas meja ni. Nak je saya ambil satu makan tapi tak boleh pula. Kumpulan 6 please. Okey, ada seorang lagi ke? Okey, berdua? Lagi? Tak ada lagi dah? Ada 2 je ke? Ada berapa orang tadi kumpulan 6? Doktor, macam ni saya nak masuk kat situ. Macam mana nak masuk situ? You tunjuk Saya dah kamera lah. buka kamera. Saya dah buka kamera dah. Dah buka dah? Ada berapa orang kumpulan 6? Cuba tak beritahu saya berapa orang kumpulan 6? Saya tukar scene lah. Kalau lebih daripada 5 memang tak boleh masuk. Sekejap. Ada dah? Dah ada belum? Tak ada. Tapi saya dah buka kamera kat sini. Sekejap. Gambar tak muncul pun ini. Nah, yang lain Tak tahu ada. lah. Tapi dah buka. Kamera problem. Tak apa doktor. Saya janji saya join. Okey. Tadi kita tanya tentang suku mungkin dan juga ni. Tapi tadi dia bincang tadi tentang sekarang kita dah boleh kata suku tak berubah lah. Maksudnya keuntungan dia pun fix juga. Betul? Okay, keuntungan dia fix lah. Sebab tu dia panggil fixed income securities. Okay? Fixed income securities. Jadi kita pun dah tahu dah macam mana kita nak beli suku. Contohnya kalau dekat bursa ada 4. Okay, 4 suku yang kita boleh beli. Okay, ada 4 suku yang kita boleh beli. Yang latest Maybank itu pun keluarkan suku tu iaitu suku Prihatin tu Yang suku Prihatin pun boleh daripada Maybank. Dan ada banyak lagi lah, ada treasury bills lah, ada yang banyak lah yang dikeluarkan oleh bank negara yang kita boleh beli dan sebagainya. Tapi yang paling senang adalah dekat bursa dan juga yang kat Maybank tu. Maybank tu semua dah oversubscribe. Oversubscribe maksudnya habis, orang semua dah beli. Okay, masa time dia lancarkan, oversubscribe. Okay, macam goreng pisang. Okay, macam goreng pisang. Sebab orang tak suka mungkin risiko yang tinggi, dia suka benda yang tak ada risiko ni. Betul ke? Macam tu. Maaf doktor, soalannya apa tadi doktor? Panjang-panjang saya cerita ni tak faham sangat. Tak, saya tengah fahamkan cerita. Lepas tu tiba-tiba ada soalan, saya macam teralpa. Yalah, dia macam tu lah. Soalan exam pun lebih kurang macam tu juga yang saya akan bagi. Kita lepas
Dia tanya so, dia tanya. Okey. Okey, yang saya tak lama lagi hari Jumaat ni saya pun nak kena buat soalan exam ni, nak kena hantar. Okey, ada case study, you kena baca case study tu, lepas tu tiba-tiba ada soalan. Okey. Inilah kita tadi beritahu, maksudnya ada suku boleh beli kat mana dan sebagainya apa semua kan. Bila orang contohnya suku yang prihatin yang baru ni pasal COVID ni, suku prihatin dikeluarkan, oversubscribe, orang beli suku tu. Okay, orang labur kat suku tu sampai terlebih ramai orang yang minta daripada yang diisu. Okay. Okay, sukuk ni boleh dikeluarkan oleh government, boleh dikeluarkan oleh syarikat, boleh dikeluarkan oleh saya. Kalau saya keluarkan sukuk pun boleh juga. Okay, ataupun saya keluarkan bond pun boleh juga. Okay, saya tulis satu surat IOU. Okay, IOU, you pegang surat tu. Okay, IOU ke 1,000. You bagi saya 1,000. You ambil surat yang saya tulis IOU tu. 1,000. Okay, IOU 1,000 setiap bulan. Ni kalau style Along lah style Along. Setiap bulan bayar 10%. Kan? 10% interest. Interest selama 10 tahun. Contoh. So, you pun pegang surat saya. Okay, contoh. You bagi saya 1,000 dan saya setiap bulan kena bayar you 10%. Iaitu 100, sebulan 100. Itu prinsip, itu punya dia punya cuma interest itu. 100. Akhir 10 tahun, saya bayar balik 1,000. Termasuk juga last kali punya interest 100 tu. Kan? Sebab IOU tu 10% sebulan bukan 10% setahun. Yang saya buat surat tu IOU 10% sebulan. Okay, daripada prinsipal. Okay, selama 10 tahun. So setiap bulan saya keluarkan 100 cuma bayar interest je. Saya punya hutang tak berkurang pun. 1,000 juga. Sampailah akhir 10 tahun, barulah saya bayar hutang tu. Yahudi tak? Sangat. Okey, contoh kan. So itu kalau 10% sebulan, tapi selalunya dia orang bagi 6%, 4% kan. So 4% setahun. Okey, 4% setahun. So maksudnya setiap tahun, okey, kalau saya IOU, saya kena bayar daripada 1,000 tu 4%. Saya kena bayar 4%, maksudnya RM40 kepada yang bagi saya, yang beli bond saya. Kalau saya buat IOU lah, sebab 4%, RM40 setahun. Okey. Okey, tapi tu bond. Tapi disebabkan dia pinjaman, tak kira lah dia 10% setahun, sebulan ke, 4% setahun ke, bila ada faedah interest tu, okey, jadi apa? Riba. Jadi riba lah kan? Tak jawab pun ni bulan 9 tak jawab pun. Ya, riba. Ya, riba. Ya, doktor. Macam tu je ke jawapannya. Senangnya jawab. Okey. Cuba jawab dengan cara yang apa ni, yang yalah, kalau dalam TV macam mana you jawab? Takkan you cakap ya. Cuba jawab. Dia jadi riba sebab dia ada constant return yang didapat. Means dia tak dia tak ada turun naiknya lah. Dia macam monthly memang dapat fix macam tu. So consider riba lah macam tu. Okey. Sebabkan you bagi tahu constant dia adalah riba. Okey, saya nak tanya balik. Kalau dia bukan constant, dia riba ke tak? Bukan constant means Contohnya bulan ni contohnya kalau bayar interest setiap bulan tapi bulan ni 10%, bulan depan 5%, bulan seterusnya 6% interest.
As long as dia mention interest tu, means ada agreement, so consider riba lah. Macam Oh, tu. jadi maksudnya kalau dia constant ke tak constant ke, dia riba lah maksudnya? Ya. Saya Maksudnya. mohon teammate saya bantu ya. Ini benda asas benda asas dalam kita punya kehidupan kita sebagai seorang Islam lah. Ya. Okay. Kalau saya bagi you pinjam 1,000 kan, tapi saya bulan-bulan saya minta 10% interest. You kata tu okey ke tak? Halal ke tak? Tak. Tak. Saya nak tengok yang bulan ni yang menjawab. Ini asas. Tak boleh doktor, tak boleh. Tak boleh sebab interest. Mm-mm. Silakan jawab. Dia nak jawab dah tu. Dia dah pegang dah mikrofon. Dah kat sini dah mikrofonnya. Silakan. Unmute. Line saya slow, doktor. Okey, silakan. Doktor dengar ke? Dengar clear. Oh, clear. Okay. Yang saya faham lah kan, okay, untuk yang sukuk ni kan, yang maksudnya bond Islamik ni, dia dibenarkan sebab dia terlibat dalam urus niaga yang halal lah. Maksudnya tak ada masih semua riba. So kita boleh je nak beli sukuk ni. Okey, tapi soalan kita tadi, kalau saya bagi you 1,000 dan saya charge you 10% sebulan, boleh ke tak? Pada saya boleh. Boleh. Tak boleh. Kalau Okey, sekarang ni saya nak Mikdad cuba. boleh. Mikdad Okay. ni Mikdad tolong jawab, okay? Bukan Mikdad. Sila munculkan diri dengan kumpulan 3 dulu. Saya nak semua dengan kumpulan 3 dengan kumpulan 6 ni berada dalam satu sesi. Kita ada pihak pembangkang dan pihak penyokong. Okey. So sekarang ni penyokong saya ialah kumpulan 6. Dia kata boleh. Pembangkang ada 3 iaitu kumpulan Mikdad. Doktor, saya tak nak. Saya tak nak apa. Saya tak nak lah jadi boleh saya tu. seorang Sebab dia je. tak boleh. Tak apa. Bagi yang kumpulan apa ni? Mikdad. So munculkan diri. Berapa orang kumpulan ni? 4. Silakan. Mana yang lain? Siapa dah? Okey, kita katakan kita ready dan iklan yang lain yang Mikdad lah. Okey. Untuk berbincang untuk berbahas menyokong pernyataan saya. Apabila saya memberikan 1,000 dan saya minta 10% setiap bulan, boleh dikatakan yang tadi? Tak boleh. Kena bahaskan lah. Tak boleh cakap tak boleh je. Dalam parlimen Tak boleh. Tak boleh sebab macam yang doktor cakap kan, konsep asas sebab dia kan debt obligation, so konsep asas hutang dalam Islam qardul hasan, so tak boleh ada tambah apa-apa. Dia pinjam banyak tu, bayar banyak tu je lah. Itu je lah pendapat saya. Saya setuju. Mana boleh? Itu mana? Doktor, sorry. Doktor, saya tak ni. Tadi saya cakap tu dari segi yang suku. Tak, you kena berbahas tu. You kena berbahas. Yang doktor cakap ni. Maksudnya untuk suku.
Walaupun you salah tadi beritahu ke apa, tapi you punya pendapat tu adalah berdasarkan sukuk. So bahaskan berdasarkan sukuk lah. Dia bergantung kepada akad lah semuanya. Dah. Pembangkangnya pula dia tiba-tiba dah jadi lain macam. Dia dah berubah. Dah berubah. Dia dah berubah dah tu. Macam yang doktor explain tadi lah. Awak sebelum tadi. Kalau akad dia hutang, tak boleh ada tambah lah. Kalau akad lain, boleh lah macam murabahah apa semua tu. Jadi sekarang ni timbul siapa ni? Kumpulan berapa? Ini tak ada. Kumpulan? Oh, saya dah boleh buka kamera. Tiba-tiba. Sebab saya keluar balik, lepas tu saya macam refresh. Sila bahaskan. Apa doktor? Bahaskan. Bahaskan lah. Sebab dia tadi beritahu. Tadi siapa ni? Nazirah. Nazirah beritahu boleh. Tapi Migdad cakap tak boleh. So sekarang ni saya tak setuju. Okay, so bahaskan apa yang bolehnya tu. Saya tak boleh. You kena jadi penyokong. Setuju dengan Migdad. You kena jadi penyokong. Kumpulan you jadi penyokong. Saya kena jadi penyokong. You kena jadi, maksudnya dia ada dua kan. Satu pembangkang, satu kerajaan. You jadi kerajaan sekarang ni. You buat kata saya boleh saya bagi 1,000 tu dan minta 10% tu boleh. Tapi Migdad akan cakap tak boleh. Sebab dia kata tak boleh. Doktor. Doktor. Saya setuju dengan Migdad. Macam mana boleh macam tu? Awal-awal dah angkat tangan dah, macam mana? Doktor, saya nak masuk doktor. Siapa? Okey, boleh. Doktor macam tu. Silakan. Nak macam doktor explain tadi lah. Tapi nak masuk tolong ke bulan mana? Saya tolong bulan 6, nyokong. Okey, silakan. Datang PE datang. Okey, bagi 1,000 berarti kita minta 10% interest sebagai Saya tak cakap interest. Saya cakap 10% je. Minta 10% lah. Daripada 1,000 tu. Macam kena bayar balik 1,100. Betul? Tak semestinya setahun. Saya boleh katakan sebulan ke ataupun quarterly ke. Tapi maksudnya okey. Ini debat pasal tu je kan? Ya. Okay. So you jadi penyokong. Okey, kalau saya lah. Kalau ikutkan Islami memang tak boleh lah. Tapi kalau ikutkan orang selalu buat, benda tu melibatkan RM1 sekarang tidak sama dengan RM1 yang akan datang. So macam sekarang kita dengan dulu harga RM1 boleh beli macam-macam. Sekarang dengan harga RM1 kita tak boleh beli macam-macam. So ibaratnya macam tu lah. Okay. Saya bangkang duit tu dah. Maksudnya boleh ke tak boleh? Maksudnya boleh tak boleh. Saya Islami memang tak boleh doktor. Tapi kalau nak debat pasal ni saja. Macam ni doktor. Macam mana? Dia antara doktor dengan orang yang pinjam tu kena tahu guna akad apa. Kalau guna akad hutang memang tak boleh lah 10% tu, tapi kalau guna akad lain makna boleh lah. Okay, kalau akad lain tiba-tiba boleh pula? Macam murabahah kan markah apa ada akad-akad yang membolehkan. Itulah kena bucuk agreed lah. Kalau akad nikah jadi je dah. Akad nikah kalau lelaki sama lelaki tak boleh haram. Kalau lelaki perempuan boleh lah. Kalau doktor kosong lagi 3 boleh lah. Sebab you cakap kalau akad je dah jadi lain kan maksudnya. Jadi kalau akad kalau akad nikah jadi macam mana pula? Dah lain pula dah ni. Apa benda akad apa sebenarnya? Itulah antara doktor dengan orang yang pinjam tu lah. Kena tahu akad apa.
guna akad apa? Tak, Doktor pun tak mention tadi kan, tak tahu lah. tak, kalau pinjam confirm dah tak boleh 10% tu, betul tak dia cakap tadi? Kan? Kalau pinjam kau tak boleh lah. Tapi sekarang ni kalau saya bagi 1,000, tapi dia kena bagi pula 10% setiap bulan ke setiap apa, tapi kita bagi dulu. Belum tahu apa lagi akad dia, belum tahu lagi dia punya kontraknya apa lagi. Kan? Tak boleh lah sebab uncertainty. Okay, so okay lah, okay, alright. So maksudnya, okay, sekarang ni kita ada lagi dalam setengah jam, okay, saya nak mengucapkan terima kasih kepada kumpulan 6 dan kumpulan 3, okay. Sebab kita dah saya rasa, okay, lepas ni saya nak kupas sikit. Okay. Macam yang saya bagi tahu tadi, okay, untuk saya bagi dia 1,000 dan saya tak bagi tahu lagi saya ni akad apa semua kan. Kalau dalam konteks jual beli, okay, kontrak jual beli maksudnya akan berlakunya jual beli lah, kan, akan berlakunya jual beli. Contohnya murabahah ke ataupun lain-lain lah, murabahah yang selalu pakai, murabahah markup cost. Tapi ataupun murabahah campur dengan buy bitamin ajil, iaitu ada installment payment. Dia kena bayar saya installment kan, setiap bulan dia bayar installment 10% ke apa, sampailah habis keseluruhan pembelian tersebut. Okey, itu kalau murabahah dan sebagainya lah. Jadi kalau saya bagi 1,000, tapi kalau akadnya adalah pinjam, dia kena kaduasan, iaitu tanpa interest. 1,000 balik kat saya pun 1,000. Okay, kaduasan. Tapi kalau akad lain, contohnya akadnya ialah jual beli, kalau orang akad sewa, okay, akad mudarabah ke, musyarakah ke, partnership ke apa dia. So yang tu boleh sebab okay, dalam Quran bagi tahu kan bahawa Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Okay. Jadi maksudnya boleh okay, dalam konteks tu. So sebab tu dalam konteks fixed income untuk suku, okay, yang membezakannya okay, sembelih tak sembelih tu adalah kontrak-kontrak yang underlyingnya. Okay, kontrak-kontrak underlying. Kalau contohnya dia kata jual beli, okay, kenalah ikut rukun jual beli. Akad dia kan, dia punya rukun dia apa? Okay, rukun jual beli apa? Ada apa? Kena ada penjual, kena ada pembeli, kena ada akad dia, harga. Okay, kena ada barangnya. Barang tak ada, tak boleh lah. Betul tak? So, barang tu kena ada. Asetnya tu kena ada. Sebab itulah sukuk dia bermain dengan aset. Sebab tu you baca-baca, ada tak dia tulis aset. Banding dengan bond, tak ada aset. Dia cuma pinjam je. Tak perlu ada aset pun. Okay, sukuk kena ada aset. Selalunya mesti ada aset. Apa-apa pun mesti ada aset. Underlying aset tu mesti ada. Itu perbezaan yang ketara untuk sukuk dan juga bond. Jadi kita sebagai pelabur, kita nak yang halal. Kita nak yang supaya kita tak pening kepala lah dia waktu akan datang. So kita pilihlah sukuk banding dengan bond. Sebab bond dia tak syariah compliant. Okay, bond dia tak syariah compliant. Okay, dan dalam konteks pelabur pula, okay, dalam konteks pelabur ni selalunya suku ataupun bond ni orang yang dah pencen dah suka lah dalam bab ni sebab dia bagi fixed income tau. Dia bagi fixed income, tak payah pening-pening kepala, setiap tahun dapat kuantiti yang sama. Setiap tahun contohnya you dapat 5% tadi kan, kalau DIN tu kan, setiap tahun you dapat 6%. Okay, so daripada laburan you 100 dapatlah RM6. Okay, setahun. Okay, contoh. So you contohnya kalau dah pencen, you punya keperluan tu tak besar macam you masih muda. Okay, contoh you nak bayar kereta, nak bayar rumah, mungkin rumah dah bayar dah apa semua, kereta pun dah habis bayar dah, anak pun dah masuk universiti dah keluar universiti dah, ada kerja sendiri dah. Cuma you perlu ada duit untuk makan, duit untuk travel, pergi umrah ke apa ke. Sebab tu you tak nak pening-pening kepala, you nak masuk dalam fixed income.
Okay, sebab duit EPF you keluar contohnya kan, duit EPF ke duit pencen you dapat tu 1 juta contohnya, you dapat duit EPF, you dah simpan lama kan, dah kerja 40 tahun, you dapat 1 juta, keluarkan duit 1 juta tu kan. So 1 juta tu you masuk dalam fixed income, dia bagi 6%, contoh kan, dia bagi 6%, you dapat 60,000. Okay, betul tak? Kalau 1 juta, you akan dapat 60,000 setahun. So kalau bahagi 12 pun, so maksudnya still okay lah. Sebulan you dapat lah juga duit belanja, bayar duit elektrik, bayar duit apa, bagi cucu apa semua, still jalan. Okay, still boleh lepas. Walaupun tak kerja. Okay, walaupun tak kerja. Walaupun setiap hari pergi duduk surau, duduk masjid ke apa ke, kan, tapi you punya income tu still jalan. Okay, sebab you masuk dalam fixed income. Berbanding dengan orang muda dia punya portfolio dia lain sikit. Okay, dia tak banyak dalam fixed income sebab dia nak grow kan dia punya aset dia tu lebih cepat. Okay, so maksudnya dia akan masuk dalam stock market sikit, dia akan masuk dalam fixed income tak banyak sangat, okay, tapi dalam stock market mungkin banyak sebab dia nak cepat. Sebab kalau you dapat 6%, okay, you punya pertumbuhan tu lambat, okay, lambat berbanding dengan fixed income. Kalau fixed income 6% kan, kalau stock market mungkin 100% kan, kalau betul-betul ada ilmu lah, kalau betul-betul ada ilmu untuk melabur dalam pasaran saham. Okay, tapi jangan melabur dalam pasaran saham tanpa ilmu. Memang terjun. Memang terjun. Memang kena makan dengan ikan hiu. Okay. Alright. So, hari ni saya dah explain kepada semua. Walaupun tanpa saya bagi ceramah ke, tanpa saya bagi lecture, daripada aktiviti yang kita lakukan ni, saya rasa banyak yang kita faham. Okay, saya summarizekan balik. Pertama, you faham tentang fixed income ni adalah satu instrumen kewangan yang memberikan you pendapatan yang konsisten selama beberapa tahun sampailah maturity date. Okay. Tapi ada dua persoalan. Pertama, haram, satu lagi halal. Yang mana pilihan hati bergantung kepada iman. Tepuk dada tanya iman. Okay. Kalau kita rasa kita nak yang tak nak pening kepala, kan, kita cari yang halal. Yang halal kan, antara contoh ayam yang sembelih dengan tak sembelih, satu halal, satu haram. Kedua-duanya macam serupa. Tapi satunya disembelih ikut syariah. Ada sembelihnya kerana Allah Ta'ala. Kan? Kalau satu lagi katok je, dia katok, dia tak ada pun niat kerana Allah Ta'ala dia katok. Bam, 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 bam. Mati, sembelih dia buka, dia ni proses-proses. Silakan, makan. Kan? Okay. Tapi dalam konteks instrumen pun tadi, okay, satu bond, satu sukuk. Bond ni adalah berdasarkan hutang. Okay, berdasarkan hutang, kalau kita tengok tadi macam along pula kan. Sebab apa? Setiap bulan bayar 10%, tapi sampai maturity nanti, you akan bayar prinsipal dia balik. Okay, tapi sebab tu dia tak charge macam along. Along dia charge sampai 10% satu bulan. Okay, tapi kalau sukuk, bond, dia mungkin charge 6% setahun. Okay, setahun. Okay, beza along dengan bond sama. Okay, walaupun dua-dua satu besar interest dia, satu kecil interest dia, tapi bila dia ada interest, haram. Faham itu Jadi kita tanya dada pula, tepuk dada, tanya iman. Kita nak yang halal ke, kita nak yang haram. Kalau halal, kita cari sukuk. Sukuk ni adalah berdasarkan kontrak-kontrak yang bukannya kontrak pinjaman, tapi kontrak jual beli, kontrak wakil, kontrak sewa, ijarah, okay, dan lain-lain kontrak, partnership, musyarakah dan mudharabah. Okay, so lepas tu kita dah tahu sukuk ni dia jadikan Islamik ni disebabkan oleh kontrak ni kerana salah satunya dia ada underlying asset. Okay, dia ada underlying asset. Sebab itulah baru boleh jual beli, baru boleh sewa, baru boleh kongsi, benda tu ada. Okay, dikongsikannya, aset tu ada. Okay, sebab tu kita boleh jadikan dia halal. Ada asetnya. Dan kedua, dan yang kedua ke apa ni, lepas tu kita, ni tengah summary apa yang kita dah lalui dalam kelas ni. Okay, dan seterusnya ialah apabila kita nak beli, kita contoh yang paling mudah sekali ialah kita pergi ke ETPS bursa tu, kita boleh ada 4 benda yang kita boleh beli. Date, okay, ada 3 date, dana infra dan 1 ihsan. So 4 yang boleh kita beli, iaitu Islamic bond.
Okay, Islamic bond. Dan yang terbaru yang dekat kerajaan keluarkan ialah suku Prihatin. Suku Prihatin tu Maybank yang jadi dia punya salah satu badan yang membantu untuk isu sukuk tersebut. So 500 dia Medino, tapi kalau tadi dekat infra pun baru 100 kan, baru 100. 103 dia punya ni, 103 dan dia punya lot dia 10. So memang boleh sangat beli kalau nak belilah. Tapi dia punya return dia 6%. So 4% dan so tak tinggi sangat tak tinggi. Setahun 6% tak tinggi lah. It's very very low lah. Okay. Alright. So dan terakhirnya saya ada explain juga tentang umur ni. Kalau kita orang-orang yang ada pencen dan sebagainya, dia tak nak pening-pening kepala, dia masuk dalam fixed income. Okay, dia masuk dalam fixed income sebab dia dah ada duit. Okay, dia ada duit EPF contohnya 1 million, 2 million keluar daripada EPF dia. Umur 55 boleh keluar EPF 55 dia ada 2 million dia keluarkan, dia nak letak mana dengan 2 million ni contohnya 2 juta ni. So sebab tu dia nak masuk dalam fixed income security. So dia masukkan dalam bond. Okay. Kalau sejuta masuk dapat 6% pun banyak kan? Kita dapat 60,000 setahun. So 60,000 bagi 12. So okey lah. Still boleh lah lepas duit semua sewa duit. Sewa dah tak ada dah. Rumah pun habis bayar dah masa tu. Yang cuma you perlu buat masa tu ialah you pergi travel ke, you pergi umrah ke, you pergi belanja cucu ke dan sebagainya kan. Sebab dah pencen kan. Lepas tu you pergi minum kopi. Minum kopi berapa sangat. Kalau Starbucks pun sekali minum pun RM17 contoh kan. Ataupun pergi minum tea life dan sebagainya. Alright. So sebab tu yang pencen-pencen ni dia dah tak kisah. Dia sebab tu dia masuk dalam fixed income. Banding orang muda orang muda dia nak growkan dia punya aset dia tu. Sebab tu dia akan masuk ke dalam instrumen yang boleh bagi return yang tinggi sikit. Sebab kalau you dapat 10% sebulan, okay, 10% sebulan, so berapa tahun you dah boleh doublekan you punya modal. Okay, so dia ada cara pengiraan dia. So you kena belajar benda-benda ni semua sebab you masih muda. Okay, macam mana you nak doublekan you punya modal dalam masa beberapa tahun sebagai contohnya kan. So you boleh doublekan modal you. Tapi dalam instrumen yang macam mana? Okay, kadang-kadang kita tak perlu pun nak pergi instrumen yang terlalu tinggi risiko dia. Okay, kalau macam contohnya saya ada, kalau you anak orang Felda contoh you boleh masuk KPF. Tahu tak? KPF tu apa? Koperasi Permodalan Felda. Okay, koperasi permodalan Felda. Dia koperasi tapi dia bagi dividen 10% setahun. Okay, so kalau you orang Felda, anak generasi Felda, masuklah dalam pelaburan tu contoh. Itu tak semestinya you kena masuk dalam saham. Saham memanglah boleh bagi 100%, 200% ke, tetapi dia punya risikonya tinggi sebab you pun kena belajarlah juga macam mana nak tengok saham dan sebagainya. Ataupun you tak nak masuk dalam saham, you masuk dalam unit trust. Okay, saham amanah. Saham amanah contoh apa? ASB ke, kan ASB, saham amanah ASB, amanah saham berhad tu adalah unit trust. Masuk public mutual ke, masuk dalam CIMB Wealth ke dan sebagainya. Alright, so kita walaupun you ni rasa apa benda lah finance dan investment yang perlu ke kita ada kan? Perlu ada sebab ia adalah salah satu pendapatan yang nombor 3. Okay, pendapatan pertama. Siapa boleh beritahu saya? Boleh beritahu saya apa? Pendapatan pertama. Pendapatan apa? Ilmu. Pendapatan ilmu. Macam mana lah ilmu ni? Okay. Income. Apa dia source of income? Sumber pendapatan. Cuba bagi tahu saya sumber pendapatan. Jangan cakap merompak pula kot. Jual beli. Jual beli.
Okey, memanglah tu sumber pendapatan, tapi saya nak secara saya dah banyak, asalnya dalam berapa banyak video dah saya cerita tentang pendapatan ni. Semua pelajar saya kena faham tentang 3 jenis pendapatan. Pertama, saya juga dah kena lecture juga ni. Doktor. Ya, kasih. Ya? Pendapatan aktif, Okey, betul. Pendapatan aktif yang pertama. Lagi? pasif, Lagi? portfolio. Okey, bagus. Aktif, pasif, portfolio. Aktif tu kita kena kerja. Nak dapat duit, kono cari kayu api. Contohlah, kan? Kita kena jual beli. Kita kena kerja lah. Kita jual beli itu pun kita kerja kan. So itu adalah pendapatan aktif. Kita tak pergi kerja, kita tak pergi jual beli, tak ada pendapatan. Okay, itu pendapatan aktif. Yang keduanya adalah pendapatan pasif. Okay, pendapatan pasif ni adalah contohnya pendapatan daripada sewa rumah, pendapatan daripada royalty, you jadi penyanyi yang macam Siti Nurhaliza tu. You dapat royalty kan daripada nyanyian you, itu adalah pendapatan royalty. Atau you penulis buku yang terkenal, yang popular macam penulis buku macam siapa nama dia tu yang pasal penulis buku ni yang pasal Bila Ashraf, Isam Said, Ismail Awal. Yang Melayu. Bagus, you kenal yang tu semua. Tapi yang saya nak cerita ni yang alamak air putih. Alah, nama dia siapa? Dia ada 2-3 orang lah yang memang kita selalu tengok. Dia yang cerita pasal wish ni apa ni, yang budak-budak suka ni. Harry Potter ke doktor? Harry Potter, ya Allah. Okay. Harry Potter penulis dia siapa? J.K. Rowling. J.K. Rowling, dia tu dia punya royalty dia banyak Royalty dia daripada buku dia tu banyak. Okay, Harry Potter. Lagi satu tu yang cerita yang pasal yang mengarut tu juga tu. So apa benda yang keluar TV satu tu, yang keluar movie tu. Satu lagi tu yang pasal Twilight. Twilight pun sama, pun banyak tu lagi. Ada lagi satu tu yang ada cincin-cincin semua tu, apa yang dia pakai cincin. Transformer cikgu pula Transformer doktor. Cikgu saya. Salah. Okey, ni yang pakai cincin tu yang dia balik. Lord of Rings. Lord of the Rings. Cincin betul lah, kan? Lord of the Rings. Tu semua penulis-penulis yang dia kaya disebabkan buku dia memang best seller lah. Tu royalty. J.K. Rowling, okey, dan sebagainya lah. Okey, so yang ni ialah pasif. You tidur pun duit masuk. Okey, pasif tu maksudnya you tak payah kerja. You buat kerja sekali, tapi you dapat duit tu masuk. Itu yang dipanggil passive income. Dan yang ketiga ni lah portfolio income. Portfolio income ni lah you beli saham, you beli bond, you beli unit trust. Okay, itu dia panggil portfolio income. So kita kena ada berapa income? Pelajar saya kena tiga income tu. Kalau you ada satu income saja, okay, okay, tak ada masalah, boleh, tapi you akan jadi biasa. Apa maksud saya biasa-biasa? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Itu maksudnya macam mana tu? Hidup segan mati tak mahu. Ada. Tak boleh hidup mewah doktor. Ya, macam mana? Tak boleh bermewah-mewahan lah. Okey, kita bukan nak mewah sangat pun, kan? Tak boleh nak menyumbang kepada orang. Tak boleh nak menyumbang kepada orang. Contohlah, maksudnya biasa-biasa tu, sebab kita active income,
you kena kerja, you dapat income. Tapi selalunya bila kita kerja ni nak bayar macam-macam you tahu kalau you dah kerja nanti, you nak bayar kereta, you nak bayar rumah, you nak bayar elektrik, you nak bayar macam-macam kan. Ya, ada isteri satu, ada isteri dua, itu belum masuk isteri yang ketiga kan. So anak lagi, bayar pendidikan lagi dan sebagainya. Banyak nak kena bayar. So kalau active income saja memang tak cukup. Okay, maksudnya baru je tengah-tengah bulan kita dah kering. Okay, kita dah kering. Sebab tu kita kena ada bukan hanya satu income. Kita kena ada passive income, kita kena ada juga portfolio income. Okay, sebab kita tak nak jadi orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa ni nak menyumbang pun susah sebab dia dah susah. Okay, sebab dia dah susah. Okay, sebab kalau kita tengok dalam konteks kita, dalam konteks negara Malaysia, kita ada B40, M40, T20. B40, 40% penduduk di Malaysia ni adalah B40. 40% di Malaysia adalah B40. Okay, 40% lagi adalah M40. 80% tu adalah B40 dan juga M40. So yang T20 tu hanya 20%. T20 tu hanya 20%. Okey, so sekarang kita kena tanya diri kita lah, kita nak duduk mana? Kita nak duduk B40 ke? Kita nak duduk ke M40 ke? Kita nak duduk dekat T20. Kalau kita ada satu je income, active income, kita akan selalunya akan masuk kat biasa-biasa tu B40 atau M40. Kalau ada satu je income. Okay, kalau ada satu sahaja income. Tapi kalau you ada 2 dan 3, insya-Allah you boleh pergi kepada M40 dan juga T20. Okey, faham ke tak? Faham tak? Faham. Okey, so itulah saja untuk kita pada hari ini. Saya harap kita dah cover tentang fixed income securities, cara nak beli, cara nak apa, tapi cara untuk calculate berapa you punya profit ke selama 10 tahun tu, you kena belajarlah menggunakan calculator. Dalam handphone pun boleh pakai handphone pun boleh, you download financial apps, financial calculator. Okay, download financial calculator dan you calculate lah, contohnya you dapat 6% setahun selama 10 tahun, berapakah future value you? Faham dah tahu kan gunakan financial calculator? Dah kan? InsyaAllah boleh. Okay, so kalau dah faham, gunakan dan cuba buatlah simulasi. Okay, buat simulasi. Kalau you simpan sebagai contohnya 100 sebulan, okay, selama 5 tahun, berapa you dapat? Kan? Berdasarkan kalau you simpan ke ASB, berapa agak dapat? Kalau simpan dekat tabung haji, berapa agak dapat? Kalau simpan dekat dalam bank, berapa dapat? Kalau simpan kat sini, berapa dapat? Sebagai contohlah, sebab you kena tahu you punya objektif you pada masa akan datang, apa yang nak buat. Sebab apa? Sebab sekarang kena simpan dulu, barulah boleh kepada buat bisnes ke ataupun melabur. Okay, investment. Investment ni bila kita dah ada modal selalunya. Okay, bila kita dah ada modal baru kita invest. Okay, sebab tu you belajar investment sekarang ni. Sebab you akan jadi investor. Sebab kalau you tak jadi investor, you tak akan dapat income yang nombor 3, iaitu portfolio income. Okay, income yang nombor 3 tu adalah portfolio income. So mungkin lepas ni tak salah kita akan untuk syllabus yang seterusnya, saya lupalah. Adakah kita akan cover tentang property investment? Ada sesiapa boleh? Saya cek sekejap. Tak silap saya macam ada. Selepas ni kita akan belajar tentang unit trust saham amanah, okay, unit trust. Selepas tu barulah kita akan masuk kepada investment, tak silap saya sekejap. Property. Okay, property. Okay, minggu depan ialah unit trust. Okay.
Minggu depan unit trust, lepas tu portfolio management and monitoring. Saya ada cerita tentang portfolio lepas tu bawa real estate and other tangible investment. Okay, nampak? Okay. So, and then kita ada futures dan juga Malaysian, futures. Okay, option and futures. Ini last kali lah. So, okay. So, itu saja yang kita akan bincang pada malam ini, petang ini. Saya rasa tak ada apa-apa benda yang nak tanya. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada. Ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, so kita rasa cukuplah sampai sini. Okay, kita akan jumpa pada minggu hadapan untuk kita bincang tentang saham amanah. So dengan itu kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Mu'ah. Subhanakallah syaitan wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam saya kepada ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey, assalamualaikum.